Okay, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Okay, so untuk video kali ni pula, Cikgu akan berkongsi tentang tajuk interference, okay, daripada tajuk gelombang. Okay, sebab adalah beberapa permintaan daripada subscriber Cikgu yang ada komen. So, dia kata minta tolong Cikgu buat video tentang interference. Okay. So, jadi kita lihat apa yang Cikgu tulis kat belakang ni. Okay, interference. Okay, so interference ni adalah fenomena yang keempat dalam tajuk gelombang. Okay, yang pertama kamu belajar pantulan gelombang, kemudian pembiasan, pembelauan, dan yang keempat ni adalah interference. Okay, jadi kita lihat dulu maksud interference. Okay, fenomena yang berlaku apabila dua gelombang koheren bertemu. Okay, itu maksud interference. Okay, okay, kat situ ada perkataan koheren. Okay, K-O-H-E-R-E-N. Okay, jadi untuk perkataan koheren ni, okay, jadi maksud koheren ni adalah gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama, amplitude yang sama dan beza fasa yang tetap. Okay, maksudnya dua-dua gelombang yang terbentuk tu ataupun yang datang daripada satu sumber gelombang tu mempunyai ciri-ciri yang sama. Okay, gelombang yang koheren. Okay, frekuensi yang sama, amplitude yang sama dan beza fasa yang tetap. Okey, jadi kalau nak mudah faham untuk beza fasa yang tetap ni adalah kamu boleh lihat kepada kereta F1. Okey, maksudnya kereta F1 yang pertama dengan kereta F1 yang kedua, dua-dua sedang bergerak. Okey, jadi jarak antara kereta F1 pertama dengan kedua tu kita namakan beza fasa yang tetap. Maksudnya bila dua-dua kereta tu bergerak dengan kelajuan yang sama, jadi dia punya jarak antara dua kereta F1 tu akan jadi sama. Okey, boleh. So itu adalah beza fasa yang tetap, ataupun senang cakap gelombang yang koheren ni adalah gelombang yang sama. Okey, gelombang yang sama. Okey, jadi kita lihat dulu untuk gelombang air. Okey, sebab setiap fenomena kita akan kaji menggunakan 3 gelombang. Okey, air, cahaya dan juga bunyi. So kita lihat dulu untuk gelombang air. Okey, jadi bila gelombang air kita lakukan eksperimen ni pada tangki riak. Okey, ripple tank. Okey, jadi dalam tangki riak tu, okey, kita perlu buat dua celah. Okey, macam ni lah. Maksudnya gelombang air tu boleh lalu pada celah atas dan celah yang bawah ni. Okey, boleh. So ini adalah asalnya gelombang air tu bergerak dalam bentuk satah. Okey, kamu lihat gelombang air dalam bentuk satah maksudnya gelombang air dalam keadaan lurus. Okey, satah maksudnya dia lurus. Okey. Bila gelombang air lalu dekat celah pertama dengan celah kedua ni, berlakunya fenomena pembelauan. Okey, sebab gelombang dia bergerak pada kawasan yang sempit. Okey, celah yang sempit. So berlakunya pembelauan ataupun diffraction. Okey, belum lagi interference kat sini pembelauan. Ramai yang ingat bila tajuk interference, gelombang lalu kat sini pun interference. Itu salah. Okey. So dia lalu pada celah ni dia berlakunya pembelauan dahulu. Interference belum lagi berlaku. Okey. Jadi bila gelombang lalu dekat celah, bentuk gelombang tu dah bertukar jadi bentuk membulat. Okey, membulat. Okey, so sekarang kamu lihat bila ada dua celah, tujuan dua celah dibuat ni supaya menghasilkan dua gelombang yang koheren, dua gelombang yang sama. Okey, maksudnya gelombang yang dekat atas dengan bawah ni dia punya sifat dia ataupun profil dia adalah sama. Okey, gelombang yang koheren. Okey, jadi interference tu berlaku apabila gelombang koheren yang atas dengan gelombang yang bawah ni dia bertemu, dia berlanggar ataupun mengalami superposisi. Okey, superposisi tu maksudnya pelanggaran antara gelombang koheren pertama dengan gelombang koheren yang kedua. Okey. Okey, kemudian kamu lihat kat sini, garisan yang lurus ni adalah bahagian puncak air, manakala garisan yang putus-putus ni adalah bahagian lembangan. Okey, puncak adalah crest, lembangan adalah trough. Okey, itu adalah bahasa Inggeris. Okey. Jadi cikgu lukis dekat sini, yang ni puncak lembangan dia berselang-seli. Okey, kena lukis untuk lembangan lah sebab kita akan lihat nanti interference tu berlaku macam mana. Okey. Kemudian dalam interference ada dua jenis, interference membina dengan interference memusnah. Okey. Jadi kalau kita lihat dulu untuk interference membina. Interference membina. Okey, jadi ada dua kemungkinan. Okey, yang pertama bahagian puncak berjumpa dengan bahagian puncak. Okey, ataupun bahagian lembangan berjumpa dengan bahagian lembangan.
Okey, maksudnya bahagian puncak air berjumpa dengan puncak air, bahagian lembangan berjumpa dengan bahagian lembangan. Jadi kesan dia akan jadi puncak ataupun tempat pertemuan tu, superposisi tu menyebabkan amplitude dia jadi 2 kali ganda. Maksudnya ketinggian ataupun amplitude air tu bila dia bertemu dekat bahagian puncak dengan puncak, dia akan jadi tinggi. Okey, manakala untuk lembangan pula dia akan makin ke bawah lah. Dia akan menurun ke bawah. Maksudnya dia punya amplitude dia tu makin dalam ke bawah. Okey, jadi untuk interference membina. Kalau yang kedua interference memusnah, okey, ada satu kemungkinan ni, iaitu bahagian puncak berjumpa dengan lembangan. So dia akan jadi rata. Okey, jadi interference memusnah ada satu kemungkinan dia, iaitu bahagian puncak air berjumpa dengan bahagian lembangan air, menyebabkan tempat pertemuan puncak dengan lembangan tu menyebabkan amplitude air jadi kosong ataupun air jadi rata pada tempat interference memusnah. Okey, pada tempat interference membina, air boleh jadi makin tinggi ataupun makin rendah ke bawah. Okey, itu interference membina. Okey, jangan salah faham lembangan dengan lembangan pun akan jadi interference membina. Okey, tak semestinya puncak dengan puncak je. Okey. Tapi kalau puncak berjumpa dengan lembangan, dia akan jadi interference memusnah. Okey, itu istilah yang ada dalam interference. Okey. Sekarang kita lihat pada interference gelombang air ni, lukisan ni. Okey, jadi untuk interference membina, okey, cikgu tandakan warna hijau lah. Okey. Jadi kita lihat dekat sini, interference membina berlaku, syarat dia puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. Okey. Jadi kita mula yang atas dulu. Jadi kita ambil yang ini. So ini adalah interference membina kan, sebab bahagian puncak berjumpa dengan puncak. Okey, jadi kalau kat sini pun membina juga. Okey, puncak dengan puncak. Okey, kalau yang ni, ini adalah lembangan dengan lembangan. So ini pun membina juga. Okey, nampak tak? So pada titik hijau ni, bahagian puncak berlanggar dengan puncak. Maksudnya yang ni, puncak ni datang daripada gelombang yang celah yang atas, yang ni daripada celah yang bawah ni. So jadi dua gelombang koheren bertemu pada titik ni membentuk interference membina. So banyaklah dekat dalam ni interference membina. Okey, yang ni pun membina juga. Okey, yang ni pun membina. Okey, boleh. So banyak lagi. Bawah ni pun interference membina, yang ni pun membina. Okey, jadi kamu lihat garisan putus-putus dengan putus-putus bersambung dengan bersambung tu dia bertemu. So jadilah interference membina. Okey, boleh nampak kat situ Okey, jadi untuk interference memusnah pula, okey, dia satu kemungkinan saja, iaitu puncak berjumpa dengan lembangan. Jadi kita pakai warna merah interference memusnah kita pakai warna merah. Okey, jadi kalau kita buat bahagian atas ni, interference memusnah ada dekat sini. Okey. Jadi kamu nampak bahagian puncak dengan lembangan tu, bahagian yang bersambung dengan putus-putus bertemu. Okey, lagi mana? Inilah. Okey, memusnah, yang ni pun memusnah. Yang ni pun memusnah. Okey, boleh so cikgu tak pastilah kamu nampak ke tak tu. Okey, hopefully nampak lah Okey, boleh. Cikgu gunakan warna merah dengan hijau. Okey. Jadi banyaklah bawah ni pun ada kalau kita nak tanda. Okey, yang ni jadi interference membina. Okey. So dalam interference ni dia ada satu formula, iaitu lambda sama dengan AX bahagi D. Okey, formula ni dia untuk mencari panjang gelombang. Okey, berapa panjang gelombang dalam interference ni, iaitu A darab dengan X bahagi dengan D. Okey, ini selalu sangat keluar dalam tajuk interference. Jadi kamu kena faham, kena hafal formula dan juga nak kaitkan dengan gambar rajah ni. Okey. Jadi untuk yang A ni, okey, sebelum tu lambda kita tahu dah, lambda adalah panjang gelombang, okey, wavelength. Untuk yang A ni adalah jarak dua sumber koheren. Okey, kita tahu gelombang tu datang daripada celah atas dengan celah bawah. Jadi yang atas ni sumber koheren pertama, ini sumber koheren kedua. Jadi jarak dia adalah A. Okey, jadi kalau kat sini maksudnya yang ni jarak ni adalah A lah. Okey, maksudnya jarak daripada celah atas sampai celah bawah itu adalah A. Okey. Okey, untuk yang X ni pula dia agak kompleks sikit. Okey, yang X. Okey. Jadi untuk yang X ni kita kena buat dulu garisan yang macam ni. Okey.
Sekarang kita tahu kan, hijau ni semua ni adalah interference membina sebab puncak dengan puncak dan juga lembangan dengan lembangan bertemu. Okey, jadi kita buat satu garisan kat sini. Okey, garisan ni kita boleh sambung sampai atas. Okey. Jadi garisan hijau ni dia menyambungkan titik-titik hijau, titik-titik interference membina. Okey. Interference membina ni nama lain dia adalah antinode. Okey, antinode. Antinode. Okey, antinode ni adalah titik-titik pada interference membina. Jadi garisan warna hijau ni adalah garis antinode. Okey, garis antinode. Boleh. Jadi kat sini kamu boleh tambah untuk nota kamu membina ni, titik hijau ni kita panggil sebagai titik antinode. Okey, antinode. Okey, jadi untuk titik interference memusnah pula istilah dia dipanggil sebagai node, NOD. Kamu boleh hafal lah. Kadang-kadang dia tak pakai istilah membina memusnah, dia pakai antinode dengan node. Okey, jadi kamu tahu lah antinode membina, node ni memusnah. Okey, boleh ingat. Okey, jadi titik merah dekat sini adalah interference memusnah. Jadi kita sambungkan titik pada interference memusnah ni, dia akan membentuk garis node. Okey, nama dia garis node sebab garis tu menyambungkan titik-titik interference memusnah. Okey, faham Kalau titik dia nama dia node, bila kita sambungkan titik-titik tu jadi garis node. Okey, kalau interference membina, titik tu dinamakan antinode, garisan yang menyambungkan titik interference membina dipanggil garis antinode. Okey, boleh faham istilah tu? Okey. Dan kamu lihat garis antinode dengan garis node ni dia berselang-seli sama. Bawah ni pun akan ada garis antinode balik. Okey, bawah ni ada garis antinode balik. Okey, kemudian kat sini ada node balik. Kalau kamu nampak ni, memusnah, semua ni memusnah. Okey, jadi lukisan cikgu ni tak kata tak betul-betul cantik lah kan. Tapi kamu boleh rujuk buku teks lah. Memang lagi lukisan ni lagi cantik lah. Okey. Okey, so ini adalah garis node. Okey, kalau kamu nampak garis dia, antinode dengan node ni dia akan berselang-seli sampai bawah ni. Okey, dia cikgu dah lukis semualah. Okey. Jadi untuk mengira X, okey, X ni adalah jarak antara dua garis antinode yang berturutan ataupun dua garis node yang berturutan. Okey, maksudnya kalau kita mula kira daripada hijau, garisan hijau ni sampai hijau ni. Kalau kita pakai warna merah, merah ni sampai merah ni. Itu maksudnya dinamakan 1X. Okey, 1X. Okey, katakanlah kalau kita ambil yang ni So, hijau ni sampai hijau ni kita namakan itu adalah ukuran untuk X. Okey, garis antinode sehingga garis antinode dan seterusnya. Bawah ni ada lagi garis antinode. Kan bawah ni ada lagi garis antinode, tapi untuk kira 1X mesti garis antinode sehingga garis antinode yang seterusnya. Tak boleh garis antinode yang ni sampai garis antinode yang bawah ni. Itu dah lebih daripada X lah, dah lebih daripada 1X. Okey, kita mesti dapatkan, kita mesti kira untuk 1X saja. Okey, samalah kalau garis node sampai node ni, merah sampai merah ni pun dikira 1X. Jadi maksudnya garis merah sampai hijau ni adalah 1/2X. Okey, hijau sampai merah ni pun 1/2X. Okey, boleh. Itu yang X Okey, jadi untuk D pula. Okey, D ni adalah jarak daripada sumber koheren sehingga tempat yang kita kira X tadi tu. Faham tak? Jarak daripada sumber koheren sampai tempat kita kira X. Okey, pastikan dalam keadaan berserenjang. Maksudnya ukuran X kita dengan D tu mesti 90 darjah. Okey, kalau kita ambil X tu dekat hujung sini, kan, katalah kita ambil yang ni, sebab kalau kita lihat garisan antinode dengan node ni dia makin besar, dia makin naik lah ke atas kan. Jadi kalau kita ambil X kat sini panjang. Jadi kita punya D pun kena kira daripada sini sampailah sini. Okey, apa? Jadi cikgu lukis yang ni dulu daripada sumber koheren sampai sini. Okey, so ini adalah D besar. Okey, boleh. Maksudnya kalau kamu ambil X kat sini, kamu kira X daripada sini sampai sini, so kamu punya D tu daripada sumber koheren sampai sinilah. Okey, jadi A dengan X dengan D ni dia kena
kena berserenjang, X dengan D. Macam tu. Okey, jadi nak dapatkan panjang gelombang A darab dengan X bahagi dengan D. So, dapatlah panjang gelombang untuk interference ni. Okey, pastikan unit samalah. Kalau A kita pakai sentimeter, X dalam sentimeter, D pun dalam sentimeter. Kalau nak tukar dalam meter, semua dalam meter. Okey, boleh. So, itu pengenalan ataupun interference gelombang air. So, jadi kamu kena faham betul-betul lah, sebab nanti interference cahaya dengan bunyi itu dia sama dia. Formula ni tetap ada juga. Istilah membina memusnah pun tetap ada. Cuma lukisan dia beza sikit. Sebab ini untuk lukisan gelombang air. Okey, jadi untuk soalan yang selalu tanya tentang interference gelombang air ni, dia akan olah formula yang ni lah. Lambda sama dengan AX bahagi D. Jadi kalau dia besarkan A, apa kesan dia kepada panjang gelombang? Okey, boleh. Jadi kalau kita lihat dekat sini, lambda dengan A berkadar langsung, lambda dengan D berkadar songsang. Okey, itu antara yang mudah lah nak lihat. Kemudian A dengan X ni berkadar songsang. Jadi kalau kita ubah nilai A, kita besarkan nilai A, okey, kita jarakkan lagi celah ni, X ni akan berkurang. Okey, dan sebaliknya, kalau kita rapatkan A sikit, X ni akan jadi makin besar. Sebab A dengan X tu berkadar songsang. Okey, jadi tak apa, untuk video ni, untuk pemahaman konsep dulu, untuk interference, kurang-kurangnya kamu dah tahu definisi, okey, coherence semua tu, formula dan juga istilah yang kita pakai dalam interference. Okey, jadi untuk kesimpulannya dekat sini, gelombang koheren tu adalah gelombang yang mempunyai amplitude, frekuensi dan beza fasa yang tetap. Okey, contohnya macam ni lah, gelombang atas dengan gelombang bawah ni sama. Jadi kita panggil gelombang yang koheren. Kemudian prinsip superposisi dalam interference ni adalah bila pertemuan puncak dengan puncak, lembangan dengan lembangan ataupun puncak dengan lembangan. So, pertemuan itulah dipanggil sebagai superposisi. Okey, maksudnya senang cakap superposisi ni macam pelanggaran lah. Okey, pelanggaran antara gelombang, dua gelombang yang koheren. Okey, jadi itu saja untuk video interference air. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.